Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan peningkatan dalam masa 1 minggu kebelakangan ini dengan kadar purata kes dikesan kira-kira 920 kes setiap hari. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media normal baharu COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Umar Isham bin Haji Jaafar seterusnya menjelaskan sebanyak 55,525 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu iaitu 11.6% daripadanya adalah keputusan ujian ART yang positif. Hasil terkini, ujian gene sequencing bagi kes-kes COVID-19 telah mengesahkan terdapatnya Omicron subvarian BA5 di negara ini sebagai tambahan kepada Omicron subvarian BA4 yang telah diumumkan pada sidang media minggu lepas. Oleh yang demikian, peningkatan kes-kes yang dilihat dalam beberapa minggu kebelakangan adalah besar kemungkinan disebabkan oleh Omicron subvarian BA4 dan BA5. Keadaan ini adalah serupa dengan keadaan yang dilihat di beberapa buah negara lain, di mana adalah juga dijangkakan peningkatan ini tidak akan membebankan sistem penjagaan kesihatan di negara ini. Walaupun jumlah kes didapati meningkat, jumlah kes di dalam kategori 4 dan 5 terus berada di tahap yang rendah. Sebanyak 2 kes berada di dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 4 kes berada di dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Serupa seperti pada keadaan minggu lepas, lebih 99% daripada kes-kes yang dikesan dalam 1 minggu kebelakangan telah dikategorikan di dalam kategori 1 atau 2 dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Sehingga 25 Jun 2022, liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam terus meningkat dengan 72.8% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin, manakala 12.1% telah mendapatkan dos keempat. Bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pula, sebanyak 73.6% telah mendapatkan dos kedua vaksin dan 49.4% remaja berumur 12 hingga 17 tahun telah mendapatkan dos ketiga vaksin. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan 1,185 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatat hari ini. Sebanyak 1,185 kes baru telah dilaporkan, iaitu 1,173 kes hasil ujian ART dan 12 kes adalah hasil dari 267 ujian makmal RT-PCR. Sejak 22 Jun yang lalu, Kementerian Kesihatan tidak lagi mengongsikan jumlah kes baru dan jumlah kes aktif harian COVID-19. Ini adalah kerana kadar imuniti yang tinggi di kalangan penduduk negara ini disebabkan oleh vaksinasi atau jangkitan semula jadi, bermakna jumlah kes harian tidak lagi memberi gambaran yang jelas terhadap kesan jangkitan kepada sistem penjagaan kesihatan negara. Gambaran alternatif yang lebih baik adalah melalui jumlah kes dalam kategori 4 dan 5 serta kadar vaksinasi bagi kumpulan-kumpulan tertentu. Oleh itu, Kementerian Kesihatan akan memfokuskan laporan semasa kepada jumlah kes dalam kategori 4 dan 5 serta kadar vaksinasi bagi kumpulan-kumpulan tertentu. Walau bagaimanapun, kementerian ini akan mengongsikan trend pengesanan kes mingguan COVID-19 semasa sidang media mingguan. Sementara itu, orang ramai adalah juga dinasihatkan untuk memuat naikkan keputusan ujian ART sama ada positif atau negatif ke aplikasi BruHealth untuk membantu Kementerian Kesihatan memantau situasi jangkitan. Padahalnya dianggarkan sekurang-kurangnya 300,000 ujian ART dibuat setiap minggu di negara Brunei Darussalam. Namun jumlah keputusan ujian ART yang telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth adalah jauh lebih rendah. Dalam pada itu, surveillance jangkitan influenza like illness ILI yang dilakukan berterusan oleh Kementerian Kesihatan telah mendapati bahawa pada masa yang sama
terdapat juga sedikit peningkatan kes-kes ILI sedang berlaku di negara ini. Ujian makmal telah mengenal pasti virus dari jenis rhinovirus sebagai virus utama yang berlegar di dalam komuniti. Untuk mengawal penularan apa jua jangkitan ILI, orang ramai adalah diingatkan untuk melakukan tanggungjawab sosial masing-masing, asingkan diri jika merasa kurang sihat dan segera berjumpa dengan doktor jika simptom dirasakan lebih berat dari biasa. Sementara itu, mereka yang positif ujian ART berumur 18 tahun ke atas, menghidap penyakit kronik dan sedang mengalami tanda-tanda jangkitan COVID-19, bahawa mereka boleh hadir ke klinik flu di pusat-pusat kesihatan kerajaan bagi pemeriksaan lanjut untuk memastikan sama ada mereka boleh diberikan ubat antiviral COVID-19 bagi mengawal tanda-tanda jangkitan daripada menjadi lebih teruk. Ubat antiviral tersebut sebaik-baiknya mula dimakan dalam masa 5 hari dari masa mula-mula mengalami tanda-tanda jangkitan. Meskipun mencatat peningkatan kes baharu jangkitan dalam tempoh mingguan, negara masih berada dalam gelombang yang sama dengan jumlah kes yang berada dalam kategori 4 dan 5 adalah rendah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pelbagai usaha dan persiapan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan sebelum beralih ke endemik. Antaranya program vaksinasi kebangsaan dan menyediakan ubat antiviral dalam usaha bagi mengurangkan gejala berat yang boleh membebankan sistem kesihatan. Nombor ni ada impaknya. Jadi, bila tani pengantaraan menyumbang ke arah usaha-usaha memudahkan akses kepada keadilan. Perincian mengenai bahan beritanya menyusul selepas ini. Pengantaraan telah berkembang kepada proses lebih formal yang digunakan oleh mahkamah dan badan lain untuk menyelesaikan pertikaian termasuk pertikaian komersial. Potensi bagi pengantaraan sebagai kaedah alternatif untuk menyelesaikan pertikaian menjadi lebih penting. Justru terdapat keperluan untuk memahami dan menggunakannya dengan lebih baik di negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat P.H. Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Perukes Sri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa Majlis Pembukaan Strategi Pengurusan Konflik bagi Profesional. Majlis Anjuran Brunei Darussalam Arbitration Centre BDAC diadakan pagi tadi di Jabatan Perkhidmatan Awam. Succeed, there needs to be a change in approach. There is a need to encourage the parties to cooperate rather than to confront and to balance the need to preserve the relations of the parties whilst at the same time upholding their rights. In line with the Prime Minister's Office Strategic Plan 2021-2025, it is my hope that this inaugural training program will assist to increase the number of accredited mediators in Brunei Darussalam and thereby further contribute towards efforts to enhance access to justice for all. Program akan meningkatkan kebolehan peserta dalam pelbagai situasi bagi penyelesaian pertikaian sama ada di dalam atau di luar organisasi. Para peserta akan menduduki penilaian bagi menjadi pengantara yang diiktiraf. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin P.H. Orang Kaya Lela Setia Bakti Diraja, Datuk Lela Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara dan Datuk Peruk Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Institusi Teknologi dan Kejuruteraan IET Brunei Darussalam meraihkan ulang tahun ke-150 penubuhannya semalam dengan majlis makan malam di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi.
Beberapa maklumat teknikal dan kemas kini bagi membina rangkaian masa depan dengan rangkaian 5G dan teknologi drone disampaikan oleh para perwakilan dari syarikat Ericsson Brunei dan Innovero Sdn Bhd. Rangkaian tempatan IET ditubuhkan pada November 1997 dengan visi berkongsi dan memajukan pengetahuan melalui komuniti sains, kejuruteraan dan teknologi SET global dengan misinya mewujudkan budaya profesionalisme ke arah pembangunan negara. Bagi menggalakkan komuniti dan rangkaian profesional penyelidik, saintis dan jurutera yang erat dan memenuhi keperluan pertahanan dan keselamatan, negara Brunei Darussalam melalui pertukaran idea, pengetahuan dan penyelidikan terkini, Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Sains dan Teknologi, Kementerian Pertahanan buat julung kalinya melancarkan Persidangan Sains dan Teknologi Pertahanan Negara Brunei Darussalam BSCI 2022. Majlis pelancarannya berlangsung pagi tadi di Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei APABDB di Kampung Tanah Jambu. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengeran Dr. Haji Muhammad Isa Al-Islam bin Pengeran Haji Muhammad Yunus, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan selaku Wakil Timbalan Menteri Pertahanan. Dengan tema Inovasi Sains dan Teknologi Pertahanan untuk kelestarian masa depan, persidangan diadakan selama 2 hari sehingga 28 Jun 2022. Persidangan diisi dengan penyampaian ucap tama bertajuk memanfaatkan perkongsian serantau untuk memajukan pembangunan dan penerimaan inovasi teknologi sains STI untuk menyokong pengekalan keupayaan pertahanan masa depan dan sesi forum secara maya yang antaranya disertai oleh Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Peruka Haji Ibrahim, Pemerintah Tentera Udara Diraja Brunei. Jemaah yang mengikuti pakej Zamrud Darussalam Holdings Sdn Bhd pada musim haji tahun ini bernasib baik kerana mendapat tawaran penginapan Hotel 5 Bintang di Mekah Al-Mukarramah bagi menggantikan tawaran penginapan awal di Hotel Dala Ajiad. Memandangkan hotel tersebut jauh sedikit dari Masjidil Haram, pihak pengurusan Darussalam Holdings Sdn Bhd menyediakan perkhidmatan shuttle bus 24 jam bagi jemaah yang ingin berkunjung ke Masjidil Haram. Alhamdulillah, jemaah Brunei iaitu jemaah pakej Darussalam rasa berbesar hati kerana jemaah Brunei menggunakan hotel ini buat pertama kalinya dan dirasmikan oleh jemaah Darussalam Holding. Alhamdulillah, hotel ini merupakan hotel bertaraf 5 bintang, mempunyai lebih 4,000 buah bilik dan pada ketika ini mempunyai 9 buah tower. Dan alhamdulillah untuk jemaah Darussalam dikhususkan penginapannya di tower yang pertama. Memandangkan hotel Voco ini buat pertama kalinya digunakan oleh jemaah Brunei, khususnya jemaah Darussalam, pihak pengurusan perlu bersiap sedialah untuk menyediakan memantau dan memastikan semua kemudahan-kemudahan yang disediakan adalah sebagaimana yang diperlukan oleh pihak pengurusan. Hotel Voco Intercontinental yang bertaraf 5 bintang yang akan insya-Allah akan memberikan keselesaan yang lebih baik daripada sebelumnya kepada para jemaah. Kerinduan pada kota suci Madinah Al-Munawwarah jelas terasa saat bakal jemaah menaiki bas untuk bergerak ke Mekah Al-Mukarramah. Kenangan manis setelah 10 hari berada di kota suci semestinya meninggalkan impang yang besar dengan harapan agar berpeluang lagi berkunjung ke kota Anbiya itu. Ini orang amat rindulah, ni orang sedih, rawan hatilah meninggalkan Madinah. Alhamdulillah masa ini kami sudah berada di kota suci Mekah. Sangat gembiralah ni orang berada di kota Mekah ini dan dah sabar rasanya akan mengerjakan
melihat Kaabah, akan masuk Masjidil Haram, dan orang akan mengerjakan ibadah-ibadah di dalam Masjidil Haram itulah. Yang dirindui di Madinah ialah suasananya. It's got a different aura over there, very peaceful, very serene. Boleh dilihat mengapa Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW mencintai kota Madinah. Memang sana tu beautiful, really beautiful. Harap-harap insyaAllah akan diberi peluang lagi. Dah sabar untuk masuk ke Masjidil Haram, untuk tawaf, untuk sujud depan Kaabah, mohon kampunan kepada Allah SWT. Mohon segalanya daripada Allah SWT. Beribadah di Masjidil Haram sepenuhnya, insyaAllah. Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI atas kesalahan di bawah Peraturan 12 Peraturan Kawalan Bangunan, Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Syarikat Freshco dikenakan denda kompaun RM500 kerana memaparkan papan tanda perniagaan tanpa kebenaran di sebuah unit kedai bangunan Times Square Shopping Centre, Kampung Jaya Setia, Mukim Berakas. Syarikat tersebut diberi tempoh 14 hari untuk menjelaskan denda kompaun berkenaan. Waktu operasi kaunter-kaunter pendaftaran bahagian dokumen perjalanan di Ibu Pejaban dan cawangan-cawangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan ditambah bermula 1 Julai 2022. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dalam kenyataan akhbarnya memaklumkan perkhidmatan kaunter-kaunter tersebut akan ditambah setiap hari Jumaat dari pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Orang ramai yang berhasrat untuk membuat permohonan baru atau membarui dokumen perjalanan hendaklah menghadapkan borang permohonan beserta dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Borang permohonan boleh dimuat turun dari laman sesawang www.immigration.gov.bn. Sebarang pertanyaan lanjut, hubungi melalui email di info@immigration.gov.bn atau hotline WhatsApp 7299 550. Sukan. Kelab Bowling Padang Wisdom Negara Brunei Darussalam WBC menjulang trofi kejohanan Bowling Padang Piala Persahabatan WBC PLBC edisi kelima. Kejohanan anjuran WBC bersama Kelab Bowling Padang Penaga dengan sokongan Kelab Bowling Padang Penerbangan di Raja Brunei berlangsung petang kemarin di Kelab Panaga Seria. WBC menguasai acara akhir kedua-dua kategori utama dan plate. Dalam kategori utama, pemain WBC gandingan Muhammad Arif Haji Hamli dan Halifi Haji Amli muncul juara selepas menundukkan wakil Kelab Bowling Padang Penerbangan di Raja Brunei dengan keputusan 13-6. Perlawanan akhir kategori plate pula menyaksikan pertembungan sesama sendiri pemain WBC yang dijuarai oleh gandingan Muhammad Hazmi Haji Idris dan Abdul Rahim Muhammad Taib selepas menang dengan keputusan 10-6. Pingat-pingat kemenangan disampaikan oleh Awang Shah Johan Haji Syari, Ketua Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait. Kejohanan Bola Keranjang 2022 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 diteruskan semalam dengan dua perlawanan yang berlangsung di gelanggang Bola Keranjang Batu Besurat, Gadong. Dalam aksi saingan kumpulan A, pasukan Easyway mengungguli permainan menentang pasukan Chill dengan kiraan 92 berbalas 55. Sementara dalam saingan kumpulan C menyaksikan pertemuan antara pasukan Patriots dengan Burger King. Meskipun kedua-dua pasukan saling berbalas-balas kutipan mata, namun pasukan Patriot tetap unggul di depan sekaligus memenangi perlawanan dengan kiraan 84 berbalas 64.